wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami daripada Majmuah 4 ingin memohon Ustaz untuk menyiapkan satu tugasan istimewa. Jadi dalam pertemuan ini kami meminta jasa baik Ustaz untuk menjawab soalan kami berkaitan dengan sejarah penubuhan di Lahori, yang mana dahulunya yang dikenali sebagai Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan. Jadi boleh Ustaz terangkan sedikit berkaitan dengan penubuhan di Lahori dan sejak bilakah Ustaz mula diserap masuk sebagai tenaga-pengajar di Institusi Maria Lahori. Jadi itu Assalamualaikum. Mengenai data ni, kita dah buat satu di peringkat jabatan kita daripada unit dokumentasi. Jadi lah, kalau fakta yang saya bagi mungkin tak tepat dengan apa yang ditulis sih. Kita dah buat satu buku di bawah Ustazah Sharifah Zain, dan kita akan bukukan dokumentasi ini ke dokumentasi kita ni, daripada awal sejarah penubuhan, awal daripada sejarah penempatan Lahori lah, sejarah apa ni, istana lagi lah, zaman Sultan Ismail menginap di sini lah, asal tempat ini, dan diserah kepada ketika itu PTIKBB, apa dia kata, saya pun tak ingat lah nama apa tu. Lepas itu tarikh itu yang lebih tepat antum naknya kepada apa, dapat data tu daripada kita dah kumpul data. Saya salah satu AJK dokumentasi lah, dipengerusi oleh setia apa ni, pengerusi dia Ustazah Sharifah Zain. Jadi semua data tu ada dengan dia, dan tak silap saya SU kitanya Encik Zuraimi Bami atas tahun ni mungkin kita tak sempat lagi nak bermesyuarat. Saya tak ada lagi notis panggilan mesyuarat saya ni. Itulah saya nak bagi dengan tepatnya. Patutnya benda tu dah dibuat pamphlet ya, pamphlet. Itulah saya tak pernah bagi lepas tak bayar rakam lah. Saya berkhidmat di sini, tak silap saya mulanya tahun 2004 lah ya, sebagai part time dulu ya, dan secara tetapnya 2006. Saya difahamkan Ustaz terlibat secara aktif dalam bidang akademik. Jadi boleh Ustaz terangkan apakah perancangan bahagian akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar di Institusi Maria Lahori? Tak kena tak kena. Betul, saya sebagai dibagi amanah ke ketua unit hal ehwal pelajar ya. Kalau di sekolah kita kata sekolah unit disiplin lah, badan disiplin. Dan kalau anda nak tahu perancangan yang lebih detail, kena pergi kepada penyelaras program asasi. Penyelaras program asasi sekarang ni dulu daripada Ustaz Said, Dr. Said, kan Dr. Muhammad Alwi Yusuf ya. Itu yang secara menyeluruh program dia, yang kita nak buat apa-apa persemakan yang kita buat ya. Cuma saya dalam memantau dalam kegiatan pelajar kegiatan pelajar terutama yang dibuat oleh MPP dan JTK, dan kita setakat ini mungkin kerana orang panggil dasar kita, mungkin antum tak faham apa sebenarnya ketua unit hal pelajar ya. Patutnya saya ni segala-gala program aktiviti pelajar perlu dirujuk kepada saya dahulu ya, supaya program tahunan tu dapat dibukukan ya, dan apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi selama ini tak ada. Jadi mungkin baru kita nak selaras balik lah. Mungkin bermula Januari tahun depan ini kita nak mula dengan cara baru lah. Mungkin segala kegiatan pelajar tu mesti
merujuk kepada saya juga sebagai ketua SCP. Ya. Bukan nak kadang pelajar salah faham, bukan nak halang ya. Kita nak tengok apa ni yang lebih mantap program itu disusun ya. Jadi kalau antum tidak ada penasihat, tidak ada rujukan siapa, jadi program itu berjalan dengan tak sebagaimana kita kendaki kan. Ya, kita nak kepada kita kata yang pertama kita kerja dasar laporan keuangan ya, supaya nampak organisasi ya. Lepas kita selesaikan tidak ada apa ni postmortem apa gerak kerja kita lah. Mungkin lepas ni kita cuba mungkin perjumpaan dalam MPP dan JTK Petani ya Allah. Adakah dalam bahagian akademik ni juga menerima sebarang peruntukan daripada pihak pentadbiran Universiti Malaya untuk SCP kita diberi, saya bercakap SCP tidak ada apa-apa ni bajet je, belajar nampak program, cuma saya boleh sokong ya. Disemak oleh saya dan kemudian disahkan oleh timbalan pengarah, dan nanti boleh buat apa ni permohonan ke SCP itu lah untuk peruntukan keuangan ya. Memang ada bajet ya. Tapi itulah pelajar kerana dia buat kadang-kadang tak ikut prosedur, tak tahulah di mana saluran apa keuangan yang perlu dia perolehi ya. Bolehlah. Saya juga difahamkan Ustaz terlibat juga dalam bahagian surau. Surau ya. Jadi apakah komitmen atau inisiatif yang Ustaz rancang untuk mewujudkan surau ini sebagai sebuah suasana yang kondusif untuk sebagai faktor penarik bagi pelajar memilih sekolah. Ya, saya faham. Memang itu kita dah ada perancangan. Kalau satu ketika dulu yang bersama dengan HOD ya, HOD dah Kuala Lumpur ya, saya dah panggil HOD ketika itu. Saya sebagai penasihat surau supaya jawatan kuasa surau ini bermesyuarat ya, merancang program SAM ke program tahunan yang membabitkan surau. Kita nak supaya keceriaan surau ini dua aspek ya. Satu aspek infrastruktur dia itulah apa keindahan dia, keceriaan, kebersihan apa semua ya. Dan dana kita boleh ada ya, peruntukan melalui pejabat ke, melalui kolej ya, asrama. Saya dah suruh ketika itu dia bermesyuarat dan yalah, tak tahu kerana mungkin kecuaian saya turun peringkat bawah ingatkan pelajar nampak tapi tak ada keceriaan. Mungkin dah selepas inilah saya kena turun sendiri setelah lepas kita adakan bengkel MPP dan JTK. Yang bahkan pelajar dari peringkat MPP JTK pun tak bermesyuarat, apatah lagi lah satu badan yang bawah lagi. Jadi saya rasa saya perlu turun ke medan untuk tengok sendiri lepas ni. Memanglah kita dah atur, saya nak supaya surau itu lebih ceria. Kalau kapet ke perlu diganti, jam, semualah keceriaan surau tu ya. Dan baru ni saya dah siapa yang dikawasan surau boleh jumpa dengan saya dan bagilah sedikit sebanyak untuk peralatan kebersihan. Cuma program yang perlu kita atur di surau itu ya. Kita kata kuliah subuh secara lebih sistematik lah. Kadang-kadang pelajar ni jumpa dengan ustaz sekadar begitu je, tak ada jadual yang berkala lah. Patutnya buat jadual berkala yang baik, tuju kepada ustaz tu sendiri. Ini ustaz, ini jadual ustaz hari sekian-sekian ya. Ini peringatan kalau ustaz tak jadi ke apa semua, ustaz kena maklum pada awal pada urus dia bahagian apa ni kuliah tu. Jadi sekarang ini semacam minggu lepas saya uzur tak dapat turun demam. Jadi tak ada apa tindakan, kalau kosong ya. Patutnya kita ada pengganti supaya program-program kita lebih kemas ya. Itu fokus kepada kuliah subuh lah ya. Dan kuliah-kuliah lain mungkin kita terlibat dengan kelas ya malam. Dan kita ada di Dewan Johor
kita boleh buat lah ya, mungkin ta'lim selepas apa ni asar sekadar baca bagaimana jemaah tabligh, baca satu dua hadis, sekadar memperingati bertazkirah bersama lah kita. Mungkinlah lepas ni saya dah ada perancangan dah sudah. Kebetulan antum dah ada, lebih menguatkan lagi semangat saya lah bagi komitmen insyaAllah kepada surau untuk kita tengok lebih ceria. Mungkin dalam masa terdekat saya akan panggil sendirilah jawatan kuasa utama JDK Kerohanian membabitkan apa ni JDK Surau lah. Seperti mana yang kita tahu, solat ini memang amat penting dalam membentuk jiwa pelajar. Jadi kalau kita tengok semasa solat subuh, jadi bilangan pelajar yang turun ke surau tu kuantitinya tu amat sedikit. Jadi adakah pihak yang berwajib mempunyai beberapa pendekatan yang terbaik untuk menangani masalah ini? Memanglah ya, kalau kita selesaikan subuh, mungkin masalah sembahyang lain itu lebih mudah ya, lebih mudah ditangani ya. Subuh itu betul lah ya. Saya nak dulu kita buat satu squad ya, squad gerak subuh ya. Kita tidak naklah sampai kita kata, saya ada perancangan dulu, saya nak buat tafakur, mana kehadiran setiap pelajar punya ikat kehadiran ya, dan dibahagi kepada mas'ul dia untuk menanda kehadiran dia ya. Kita dah rancang dulu tapi tak berjalan ya. Terus saya katakan, bila kita bagi kepada pelajar dia lontarkan mungkin kekurangan yang berlaku ya, insyaAllah lepas ni saya akan terus dirilah turun padang bersama dengan penyelia-penyelia yang ada ini. Kita cuba kembalikan, kita tahu kekurangan ya, mungkin percuaian kita sendiri pun turun ke suruh. Kadang-kadang menyebabkan bukan kita pergi sembahyang lain dia, Ustaz saya bagi lagi mungkin ke masjid ya. Mungkin lepas ni kita bincang lah ya, kenapa kita tidak tumpukan apa ni kepada surau kita lah ya, boleh menjadikan satu kedua kepada pelajar lah ya. Dan saya sendiri pun kadang-kadang ke masjid lain ya. Jadi tak kena lah, kita patutnya kena tumpu kepada masjid kita lah. Dan inilah perancangan saya tadi lah, saya katakan saya nak buat bagaimana saya buat ketika saya mengurus apa ni tahfiz dahulu. Saya buat kehadiran pelajar setiap waktu ketika itu ya. Terdahulu kalau boleh kita buat untuk kehadiran subuh. Jadi sama ada kita tetapkan jam 5 pagi ataupun 5:30 untuk kita squad subuh, squad gerak subuh ini berjalan ketuk pintu. Tak sampailah kita nak rotan ya. Taklah sampai situ ya, nak rotan, nak guna air ke, nak guna striker panas ke, taklah ya. Cuma kita cari pendekatan ya, supaya setiap bilik dapat kita ketuk. Kalau dengan speaker saja, dengan pembesar suara tak memadai. Launglah banyak mana pun ya, mungkin mereka akan lebih rasa tercabar, dan mungkin mereka ambil bantal lebih. Dan kalau kita beri pendekatan, kejut mereka di bilik, dan kita tengok, kita buat tafakur, bukan sekadar nak ambil hukuman ni. Bila kita tengok kehadiran dia subuh, misalnya minggu ni tak pernah turun sembahyang subuh, kalau satu kali mungkin kita ziarahilah, kita buat sebuah ziarah, kita tanya apa masalah dia, tak boleh sembahyang subuh ya, seminggu sekali ke pada. Kalau tak boleh hari-hari pun biar dia. Jadi insyaAllah pendekatan itu saya akan panggil lah lepas ni lah ya. Jadi kami rasakan setakat itu sajalah pemahaman kami dengan Ustaz. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang telah sudi meluangkan masa untuk menjawab segala persoalan yang berada di fikiran kami. Segala kerjasama daripada Ustaz kami akhiri dengan ucapan terima kasih.